Kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan tentunya banyak sekali perkongsian yang akan kami bawakan dan ini antara perkongsian yang paling penting terutamanya membabitkan keluarga kerana baru-baru ini saya pribadi ada seorang rakan Ahmad Asri namanya, seorang petugas di frontliners yang terpaksa dikuarantinkan kerana seorang pesakit wabak COVID-19 ini tidak memberitahu asal-usul perjalanannya. Jadi telah pun positif, jadi keseluruhan frontliner tersebut terpaksa dikuarantinkan. Jadi ini mungkin antara isu besar yang perlu kita persetujui untuk bercerita dan antaranya membabitkan keluarga, ibu bapa, anak-anak ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Jadi kalau tadi kita bersama dengan Ustazah Sifadiah Muhammad Dasuki, sekarang kita ingin bersama secara video call ini dengan Dr. Azuraida Syahadan, pakar motivasi kepimpinan diri keluarga dan organisasi yang saya percaya dah berada bersama dengan kita di talian ketika ini. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Anik. Ya, sihat ya. Tak dapat kita bersama di studio pada pagi ini. Itulah, tak apa. Stay at home ya. Okey, tak apa. Itu mungkin yang baik juga. Doktor, pertama sekali soalan sebab semalam saya melihat satu video dari rakan saya, Fariha On, juga pengacara kita di Malaysia hari ini, dengan bercerita kepada anaknya berkenaan dengan apa itu sebenarnya virus, apa itu sebenarnya wabak, pandemik. Jadi macam mana sebenarnya doktor peranan ibu bapa untuk memahamkan anak-anak terlebih dahulu berkenaan dengan apa yang berlaku di Malaysia, di dunia pada ketika ini, doktor? Okey, baiklah. Sebenarnya peranan ibu bapa dalam memberi penekanan terhadap apa yang berlaku dalam situasi kita sekarang adalah sangat penting. Ibu bapa sebenarnya menjadi cermin kepada anak-anak mereka. Apa saja yang kita katakan, itulah yang anak-anak kita akan percaya. Jadi dekat sini, ibu bapa harus menjadi seorang yang tenang dalam membuat keputusan dan harus menjadi seorang yang positif dalam melahirkan keputusan tersebut supaya anak-anak tidak terikut-ikut dengan berita-berita palsu dan juga berita-berita yang berada di media sosial sekarang inilah yang mungkin kita tidak tahu kesahihannya. Jadi sebagai ibu bapa, fungsinya di situ menjadi penenang kepada anak-anak yang mampu untuk membuat keputusan yang positif dan waras dalam memberitahu anak-anak mengenai situasi yang berlaku sekarang. Baik, sangat menarik pembukaan tersebut. Dan doktor melihat kepada tempoh kawalan pergerakan ini mula-mula 14 hari kemudian dilanjutkan lagi untuk 14 hari yang lebih lanjut ini sehingga kepada 14 April. Bagaimana sebenarnya cara yang terbaik untuk kita mengawal dan juga tingkah laku anak-anak lah kan, ialah macam tadi kita cakap sebelum ni kita memberi tugasan kepada pihak ketiga, terutamanya kita dengan kerja dan anak-anak dengan aktiviti mereka. Sekarang ni kita ada tempoh 24 jam, doktor. Bagaimana sebenarnya, apa langkah-langkah yang terbaik untuk kita bahagikan masa, apa yang boleh dilakukan, apa yang tak boleh dilakukan bersama dengan anak-anak? Betul, baik-baik. Okey, bercakap mengenai ini kan, kita bercakap mengenai kawalan ibu bapa. Ibu bapa kat rumah tu harus tahu bahawa inilah masa yang paling sesuai untuk mereka melakukan aktiviti bersama anak-anak. Ada dua perkara yang ibu bapa perlu beri perhatian. Pertama, terhadap jadual harian anak-anak. Okay. Jadual harian anak-anak ni harus bermula di saat mereka bangun tidur sampailah saat mereka tidur. Dan harus diketahui bahawa jadual anak-anak ni sebenarnya berbeza mengikut tahap. Untuk anak-anak yang belum bersekolah, mungkin easy sikitlah jadualnya. Tapi untuk anak-anak kita yang telah bersekolah, kita perlu integratekan elemen pendidikan. Di mana di situ harus ada jadual kelas mereka dari pukul 8 pagi sampai pukul 3 petang. Dan seperti yang kita maklumlah ya, ni sekarang ni kita tak ada sekolah. Jadi ibu bapa harus melakukan online learning untuk anak-anak mereka. Sebenarnya banyak tau resources untuk online learning ni. Boleh dapatkan daripada tips on e-learning, daripada ruang cikgu, daripada banyak lagi sumber-sumber online yang boleh kita pakai untuk membantu mereka menyediakan jadual harian anak-anak. Okey, selain daripada tu, ibu bapa harus tahu yang jadual ni juga haruslah menarik tau. Sebab doktor tu contoh jadual ke? Saya ada contoh jadual. Kau boleh dekatkan sikit dengan kamera kita tu? Okey. Okey. Ini adalah antara contoh jadual yang kita buat untuk primary dan secondary lah. Okey. Sebenarnya jadual ni juga saya ada upload dekat saya punya website Azuraida Syahadan. Jadi ibu bapa dekat luar sana yang berminat untuk dapatkan template ni boleh download sajalah jadual ni kan. Okey doktor, itu contoh saya kira sangat menarik sebab kita perlu tekankan sekali kalau yang dah bersekolah tu kena ada elemen pembelajaran juga, yang mana belum sekolah sebab kadang-kadang kita hanya bagi tengok TV je 24 jam sebab kita nak senang nak mereka behave kan. Jadi mungkin soalan yang terakhir saya ni,
antara perkara yang dilarang dan mungkin sedikit nasihat doktor lah kepada ibu bapa yang ada masa, nikmat masa selama 24 jam sama dengan anak sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini. Okay, sebenarnya kan kita tidak mampu untuk melarang anak kita 24 jam, tapi kita mampu mengawal anak-anak kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diingini ataupun daripada berlakunya kecuaian, kecelakaan, dan yang paling kita tak nak ingini adalah exposure yang berlebihan terhadap teknologi, kerana ia mampu membantutkan perkembangan anak-anak kita. Harus diketahui perkembangan anak-anak kita ni adalah sangat penting sebenarnya. Okay. Jadi development mereka, kalau kita tak beli, mereka akan mengalami developmental delay. Jadi kat situ ibu bapa kita harus peka, sebab kegagalan mengawal anak-anak di rumah ni akan menyebabkan ibu bapa tak boleh buat kerja juga. Betul. Ibu bapa akan stres kan. Jadi anak-anak pun akan mengalami situasi yang sama. Situasinya apa? Anak-anak akan bebas, terlalu bebas ataupun terlalu bosan. Terlalu bebas itu yang boleh menyebabkan kecuaian ataupun kemalangan seperti yang kita lihat di akhbar baru-baru ni mengenai kematian seorang budak yang lemas di sungai tu. Betul. Itu kerana kegagalan kita untuk mengawal anak-anak kita. Saya lupa nak bagi tahu tadi Hanif, berbalik kepada aktiviti kita tadi. Sebenarnya tak kisahlah apa aktiviti yang kita rancang untuk anak-anak kita. Formulanya tetap sama ABCD. Ajar anak-anak kita, bantu mereka C, communicate atau cakap, dan D, do it together. Sebenarnya ramai ibu bapa di luar sana terlepas pandang, mereka hanya melakukan ABC saja. Dia ajar, dia bantu, dia communicate. Tapi D ni dia tak lakukan bersama dengan anak-anak. Jadi anak-anak pun tak lakukan aktiviti tersebut. Jadi dekat situ ada gap kan. Dan satu lagi saya nak pesan kepada penonton-penonton di rumah sana, design aktiviti anak-anak kita mengikut tahap umur mereka. Kerana apa? Kerana setiap perkembangan anak-anak memerlukan aktiviti yang berbeza. Saya ulas sikit mengenai sebab saya tertinggal tadi. Sikit je doktor. Kita ada masa sikit je. Betul. Okey. Mengenai 4 tahap. Tahap pertama untuk anak-anak 1 hingga 1 hingga 3 tahun, fokus aktiviti kepada sensory. Tahap kedua 4 hingga 6 tahun, fokus kepada kreativiti. Tahap ketiga 7 hingga 12 tahun, fokus kepada motor skill, dan tahap keempat cognitive skill. Tahap keempat ni bahaya tau untuk 13 hingga 17 tahun sebab anak-anak kita ni dia tak suka disuruh. Betul. Jadi tapi ada anak-anak di antara umur 13 hingga 17 tahun, kita duduk dengan mereka dan kita tanya mereka apakah aktiviti yang mereka ingin lakukan. Sebenarnya semua maklumat ni kan ada dekat website saya lah, sebab hari ni saya nak boleh dapatkan e-book mengenai milestone kanak-kanak juga dekat website azuraidashahdan.com tu lah, kepada ibu bapa yang berminat. Doktor, banyak sekali perkongsian yang menarik yang dikongsikan. Saya percaya nanti kita akan berkomunikasi lagi doktor untuk perkongsian yang selanjutnya. Kita ada lebih kurang 19 hari lagi doktor sebenarnya untuk bersama-sama dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Azuraida Shahdan, pakar motivasi kepimpinan diri dan keluarga dan organisasi yang sudi bersama dengan kita dan memberikan saya kira banyak sekali tips menarik untuk kita lakukan dan bagaimana untuk kita mengimplikasikan berkenaan dengan masa yang ada bersama dengan anak-anak ini. Yang paling penting ingat tempoh ataupun peringkat anak-anak itu berbeza mengikut peringkat umur mereka.